Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar? Okey, petang ni cikgu nak sharing sikit. Okey, macam mana? Okey. Okey, macam mana cara kita nak sustain dalam perniagaan kita. Okey. Okey, kebanyakan orang dia pandai berniaga, dia bijak dalam berniaga, tapi bagaimana untuk sustain dalam sesuatu bisnes. Okey, tak kisahlah korang bisnes makanan, tak kisahlah korang ada bisnes barang kosmetik, bisnes kek, bisnes jual tudung dan sebagainya. Macam mana kita nak mengatasi masalah perniagaan bermusim? Okey, ada orang kata kuih raya musim raya je laku. Ada orang kata langsir raya je laku. Okey. Setiap orang pandai berniaga, setiap orang pandai nak membina sebuah perniagaan, dan setiap orang sangat-sangat pandai untuk mempromosikan perniagaan yang ada. Okey, tapi macam mana untuk sustain dalam sebuah perniagaan? Okey, macam mana kita nak sustain dalam sebuah perniagaan adalah kita kena kuatkan yang pertama adalah personal branding. Sebab bila kita nak berniaga, yang menjadikan kita boleh sustain adalah kita buat secara konsisten dan committed. Kalau sekadar perniagaan sekejap buat sekejap tak buat, itu yang jadi kadang-kadang income tu stuck. Okey, income tu stuck. Sebab ada orang dia cepat give up kan. Dia tengok, oi, kawan aku ni niaga kuih raya lakulah, aku nak try niaga kuih raya. Okey, dengan tak ada apa-apa persediaan. Okey, lepas tu untuk memperkenalkan diri dalam masyarakat juga adalah satu teknik juga. Tapi kalau kita ni tak pernah niaga, tiba-tiba nak niaga dan nak terus laku laris, itu adalah agak sukar sedikit. Okey, tapi hari ni cikgu nak share macam mana kita nak sustain dalam perniagaan kita. Okey, setiap orang dia perlu sustain dalam perniagaan, tapi setiap orang yang berniaga dia kena mula step by step. Yang pertama adalah kuatkan personal branding. Okey. Okey, ada orang tak tahu apa itu personal branding. Okey, personal branding ini adalah kita memperkenalkan diri kita sebagai business owner. Okey, supaya orang lebih trust. Okey, orang trust. Okey, personal branding ini zaman sekarang orang suka manusia. Zaman sekarang orang suka marketing secara kemanusiaan. Okey, maknanya menonjolkan diri kita sendiri untuk bahagian personal branding. Okey, jenama orang. Okey, person itu orang, branding itulah jenama. Okey, step by step. Step pertama adalah memperkenalkan diri, kuatkan branding diri untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada kita. Okey, orang akan membeli bila dia percaya. Orang akan membeli bila dia tahu yang kita bukan scammers. Orang akan membeli apabila dia tahu barang yang dia beli itu wujud dan akan sampai kepada dia. Okey, itulah pentingnya untuk ada membina personal branding untuk trust, untuk orang percaya kita. Okey, begitu juga bagi orang yang baru menceburkan diri dalam bidang terapis. Okey, korang kena kuatkan personal branding, sentiasa memperkenalkan diri secara online atau offline kepada semua orang, supaya orang tahu kita ini buat apa yang servis yang kita ada. Assalamualaikum, tengah mengurus sambil mendengar. Waalaikumsalam Kak Safia, terima kasih. Semoga murah rezeki selalu. Okey.
personal branding itu kena dikuatkan. Dan setelah kita buat personal branding untuk orang trust, okey, untuk dapat trust juga kita perlu konsisten dan committed. Okey, bahasa mudahnya kita selalu buat, kita selalu kita aktif dalam online, kita aktif dalam offline. Okey, kita aktif, orang nampak servis kita ni berjalan. Okey, kalau dari segi online-nya dia, okey, kita boleh buat video, kita boleh buat sharing bertulis, storytelling tentang kita punya jadual kerja, boleh cerita tentang pengalaman kita bersama customer kita, apa yang terjadi dalam sesi rawatan. Boleh kita share pengalaman dalam bentuk copywriting lah. Biasa kalau kita pergi belajar disebut karangan yang kita buat untuk storytelling adalah copywriting. Okey, bercerita dalam wall FB kita, bercerita dalam kita punya page. Jadi bila kita konsisten, orang selalu nampak, orang selalu dengar, jadi orang akan percaya. Okey, orang akan percaya. Mungkin orang itu dia tidak melanggan servis kita, tetapi dia akan menghebahkan kepada saudara mara dia, keluarga dia, dia akan recommend. Okey, dia akan recommend sebab dia percaya kita boleh buat servis dengan terbaik, dan dia percaya kita takkan scammers. Okey, kita takkan menipu. Okey, orang berani recommendkan kita, orang berani buat marketing mulut ke mulut untuk kita adalah sebab dia percaya. Itu adalah antara step-step yang perlu dilalui oleh setiap business owner. Okey, perkenalkan diri kepada masyarakat sama ada online atau offline. Kemudian kena kuatkan personal branding, maksudnya konsisten memperkenalkan diri, konsisten menceritakan tentang servis yang kita buat. Okey, konsisten menunjukkan feedback. Okey, untuk orang dapat trust. Yang seterusnya, step seterusnya adalah kena kongsikan feedback, sama ada feedback bertulis atau feedback yang kita divideokan, atau feedback yang kita bergambar dengan customer dalam keadaan customer tu senyum. Bila customer itu dalam keadaan senyum, ambil gambar kita, itu sudah menceritakan feedback yang diterima. Adakah feedback itu feedback yang bagus atau feedback yang tidak bagus. Okey, trust dalam perniagaan, trust itu sangat penting. Okey, dalam nak membina trust, kita perlu committed, kita perlu konsisten, buat dengan sungguh-sungguh, dan teruskan usaha, jangan berhenti. Okey, supaya kita punya branding ini berkesan. Okey, okey, tak kira korang niaga apa sekalipun, kena buat secara committed dan konsisten, supaya bila semakin ramai yang tahu servis, semakin ramai yang akan tolong promotkan mulut ke mulut kepada orang lain. Bila semakin ramai tahu servis kita, semakin banyak orang yang kita boleh bantu. Jadi yang paling senang step by step adalah, pertama sekali, perkenalkan diri secara committed, secara konsisten kepada masyarakat. Yang kedua adalah kena rajin buat sharing melalui FB kita, FB personal, dalam page ataupun dalam Instagram. Okey, kemudian kita kena selalu share tentang feedback. Kita selalu share tentang perjalanan servis kita dulu. Lepas kita
selalu share tentang perjalanan servis kita melalui video, melalui penulisan, melalui apa-apa saja teknik yang mudah untuk menarik orang, memberi perhatian kepada kita. Dan setiap orang itu tahu, oh ini servis dia, oh ini manfaat servis dia, oh kawasan ini yang dia cover. Itulah tujuan kita committed dan konsisten melakukan, memperkenalkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dengan jelas apa yang servis yang kita buat, kawasan mana yang kita cover dan kepakaran apa dalam diri kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Lila. Apa khabar? Macam mana cuaca dekat Temerloh? Dekat sini cuaca agak panas tapi cuaca baik. Okey. Zaman sekarang kita punya komuniti dia lebih suka sharing secara kemanusiaan. Sebab tu lebih ramai orang buat video, lebih ramai orang yang buat live. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Hanirus. Apa khabar Kak Hanirus? Ada selap mengurut ke petang ni? Okey. Bagi orang baru yang dalam perniagaan, tak kisah korang berniaga apa, korang kena selalu share kepada masyarakat lah, share kepada komuniti korang. Okey, kemudian feedback. Okey, semua step by step perjalanan kita dalam bisnes yang dibuat secara konsisten dan committed adalah untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan kepercayaan komuniti masyarakat kita tentang servis yang kita buat, tentang perniagaan yang kita ada, tentang kepakaran yang kita ada untuk bantu masyarakat kita. Okey? Macam contohlah kalau korang ni boleh buat servis penjagaan dalam pantang. Jadi macam mana kalau korang tak beritahu orang apa kepakaran korang, korang tak beritahu apa servis yang korang ada. Jadi orang tak tahu macam mana orang nak contact. Macam mana nak contact? Macam mana? Orang tu tak tahu. Oh, tak tahu pun selama ni awak buat pakai dalam pantang. Kalau saya tahu, saya mesti call awak. Saya dah 3 kali saling cari orang tak jumpa. Okey? Panas sangat, Masya Allah. Panas sangat ni kalau orang buat niaga mandi daun-daun yang nak dikeringkan tu, dia sangat gembira sebab daun-daun dia cepat kering. Siapa-siapa yang buat servis jual bahan mandi dan pantang tu yang dia kering-keringkan tu, dia gembira waktu panas. Hai selamat petang. Panas ting-ting tu. JB hujan lebat, nak buat live slow. Alhamdulillah hujan sejuk lah Kak Siti. Okey, Kak Hanirus baru balik. Ni tengok cikgu. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hanirus. Betul tu, ni tips-tips kita berbisnes. Kan Kak? Teacher kat mana tu? Kat luar ke? Kita kat luar tapi dekat dengan rumah. Rumah cikgu dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Okey. Seberang jalan je masjid. Tapi kita bukan jalan raya lah. Kita ada dalam taman. Dalam taman kita ni sebelah je masjid. Budak-budak ni memang suka bising. Kalau mak dia live, dia memang suka bising. Sorry kalau korang tak apa-apa dengar. Cikgu duduk rumah taman, sangat-sangat dekat dengan masjid. Nak pergi jalan kaki pun senang. Selalu kalau sembahyang Jumaat tu, depan rumah penuh lah orang parking. Okey? Dalam bisnes, kalau orang tak percaya kita, orang takkan beli dengan kita. Kalau orang tak tahu servis kita, orang juga tak akan cari kita. Sebab itu, tugas kita adalah memperkenalkan diri kita kepada seluruh masyarakat. Apa servis kita, apa kita boleh bantu masyarakat. Okey, kita cover kawasan mana dan macam mana dia orang boleh contact kita. Macam mana? Melalui WhatsApp, melalui call, email dan sebagainya kan. Kena beritahu cara macam mana. Kalau orang tak tahu, kadang orang tahu kita buat servis tapi orang tak tahu nombor telefon kita.
Macam mana orang nak cari kita, macam mana kita nak beri servis kat orang dan orang nak terima servis kita. Sejuk lain slow. Kena beli lain yang laju lagi kat Siti. Tapi dia orang kata sejak nak keluar F5G ni, kan sekarang 4G kan. Sekarang ni bila nak keluar 5G, dia orang buat 4G tu slow. Itulah teknik-teknik dia orang. Oh, alhamdulillah terasa bahan Ramadan. Betul kat Siti, memang rasa sangat. Azam tahun ni nak puasa penuh lah. InsyaAllah tahun lepas cikgu dapat puasa 29 hari. Mudah-mudahan tahun ni dapatlah 30 hari. Biasalah anak-anak kalau orang dewasa duduk bising gitu memang kena ketam. Makin dipesan untuk diam, semakin dia tak diam. Nanti habis live, tahulah dapat hadiah masing-masing. Memperkenalkan diri kita, bisnes kita. Betul kat Siti. Korang jual produk ke, korang jual servis ke, ataupun kita jangan sebut jual. Sebenarnya kita sebut kita share. Kita share apa manfaat yang kita boleh beri masyarakat, apa manfaat kita yang kita boleh bantu untuk selesaikan masalah masyarakat. Okay. Thank you teacher share tips. Sama-sama Kak Siti. Okay. Macam mana nak sustain dalam bisnes, kena ikut step by step macam mana nak membina bisnes. Okay, bila kita dah ikut step by step daripada tadi cikgu beritahu, semua ini adalah untuk membina trust, membina kepercayaan manusia kepada kita. Bila dia orang percaya, bila dia orang tahu perkhidmatan kita, okay, dia tahu perkhidmatan kita, dia kenal kita, dia tahu kita cover area mana, dia percaya kita boleh buat, dia akan recommend mulut ke mulut. Lagi-lagi kalau orang tu dia dah rasa kita punya servis kita tip-top, okay, itu lagi double lah, manfaat tu double. Teknik marketing betul kat Siti. Lebih baik suruh bising. Kan suruh kau bising nanti senyap pula kan. Yang dilarang-larang itu yang dibuat istilah budak-budak. Okay. Kalau orang kata, kadang orang tanya sustain tu apa? Sustain tu kita nak bertahan lama dalam bisnes. Sebab kebanyakan isunya adalah orang Melayu bila dia bisnes, dia bisnes dia tak boleh sustain lama sebab dia cepat putus asa sebenarnya. Dalam perjalanan kita membina satu bisnes, kita mestilah ada liku-liku. Tapi sebenarnya mudah bila kita ada cara marketing yang betul, cara memperkenalkan diri yang betul, kita ada strategi yang betul. Strategi tu apa? Strategi tu cara packaging. Macam mana kita buat urutan. Contoh kita buat urutan satu badan RM60. Tapi macam mana strategi kita nak menjadikan kita punya tu lebih menarik? Okey, buat package. Okey. Nak penamaan package, menamakan package dengan nama yang menarik. Okey. Dan itu juga boleh menarik minat kita punya customer nak mencuba. Okey, betul. Betul Kak Siti, jangan fokus pada menjual. Sebab kebanyakan orang bila kita jual dia lari. So, okay, kita kena beri dalam bentuk sharing, memberi tahu, share tips, share apa manfaat servis kita ni. Kita contoh kita masjid dah bunyi lah. Nanti kita sambung lagi lepas asar. Okey, assalamualaikum, bye bye.